Ya, Alhamdulillah, Pak Haji sambung lagi bahawa kerana kekurangan daripada iodin inilah menyebabkan blood circulation tu jadi lemah. Bila blood circulation lemah, dia jadi oksigen pun lemah untuk disebarkan di seluruh tubuh badan. Kadang-kadang kita tak pernah menyangka bahawa ada anak-anak yang dikandung, yang hamil, orang hamil itu anaknya mati. Salah satunya ialah kerana kekurangan daripada iodin ini. Kerana kekurangan iodin ini dia menyebabkan maka aliran daripada oksigen itu tidak sampai dan menyebabkan terjadinya gangguan kepada anak yang di dalam yang dihamil itu. Itu adalah di antaranya. Kemudian satu lagi iaitu orang tu dia cepat sejuk. Kalau dia berada di tempat macam ni, orang lain tak sejuk pun. Sejuk jugalah, bukan tak sejuk. Tapi dia lebih sejuk. Lebih sejuk itu menunjukkan bahawa kadar kandungan hormon tiroksinnya rendah. Itu ada di antaranya. Kemudian begitu juga dengan jantung dia jadi lemah. Ini beza dengan orang yang ada penyakit tiroid tetapi jantung dia kuat. Jantung dia laju itu dipanggil hyper. Kalau jantung dia lemah itu dia hypotiroid. Dua-dua ada penyakit tiroid yang ada masalah di kelenjar tiroidnya yang ada dekat sini. Baik. Apa yang Pak Haji nak sebutkan bahawa kalau orang yang ada hypo dia jadi dingin. Tapi kalau jadi hyper dia keluar banyak keringat, dia keluar peluh banyak pula. Sebab apa? Badannya terlalu aktif. Dia jadi aktif dan dia banyak mengeluarkan peluh sebagainya. Sebab tu kalau hypo dia cenderung untuk menjadi gemuk, tetapi kalau hyper ni dia makan banyak pun dia tak gemuk-gemuk. Sebab tu kalau kita tengok orang tu kenapa dia makan banyak ni tak gemuk-gemuk, kita makan banyak dia makan sebab dia perlukan makanan yang banyak. Orang yang ada hyper ni dia perlu makanan yang banyak sebab dia akan habiskan, dia akan memproses untuk menghasilkan dia punya energi. Itu adalah antaranya. Kemudian seterusnya kita selalu lihat bahawa ada bengkak dekat sini. Bengkak-bengkak itu ialah antaranya yang disebut sebagai hypo. Baik, keperluan yang kita perlu sehari ini yang kita perlu ialah sebanyak 150 mikrogram saja iodin. Jadi oleh sebab itu maka pemilihannya mesti pemilihan yang betul lah sebagainya. Okey, juga Pak Haji nak ceritakan sikit lagi tentang aloe vera ini. Dia juga baik untuk kardiovaskular, untuk sakit jantung. Sebab itu kalau kita tengok orang yang ada thyroid ni, kalau kita minta dia hulur tangan gitu, dia bergetar di ujung tu. Getar di ujung itu sebab apa? Sebab jantung dia kuat. Sebab apa dia bergetar itu? Sebab kerana masalah hyperthyroid. Kalau kita pegang dia dekat bahagian nadi dia, ini bagi mereka yang belajar pegang kat nadi, kita cari tak jumpa nadi ni. Tetapi orang tu hidup lagi. Patutnya dia tak nampak, dia dah mati dah. Ini hidup lagi. Cari mana nadi kamu ni? Cari ni tak jumpa. Sebab apa? Nadi dia sangat-sangat perlahan. Ini namanya hypothyroid. Itu di antaranya. Kemudian kita lihat bahawa kerana dia ini ada kaitan dengan bahagian jantung. Kalau dah lebih dia jadi cepat. Kalau dia kurang dia jadi lambat pula. Itu adalah ada di antaranya. Baik. Begitu juga selain daripada penyakit kardiovaskular, dia juga digunakan untuk menurunkan tekanan darah tinggi. Sangat bagus turunkan tekanan darah tinggi. Aloe vera digunakan dan juga untuk menurunkan gula. Gula bagi pesakit kencing manis. Masya Allah, subhanallah. Bila kita ambil ini, dia bukan dia sebenarnya dia menurunkan gula, tetapi dia meningkatkan kepekaan insulin tubuh badan kita ni. Bila dia masuk lebih saja gula, insulin itu cepat-cepat dikeluarkan kerana dia meningkatkan kepekaan. Pak Haji nak sebutkan ini, dia ni satu herba yang reset semula dia punya sistem dalam tubuh badan kita ni supaya dia berfungsi. Reset semula. Yang tak boleh serap, boleh serap. Yang fungsi jantungnya lemah, dia akan menormalkan semula. Dia reset semula. Jadi kalau Pak Haji namakan dia pokok reset. Reset ni maksudnya dia betulkan balik kita punya sistem dalam tubuh badan kita.
Terlupa tadi Pak Cik nak cerita orang yang ada masalah iodin kadang-kadang dia adalah kerana banyak makan ubi kayu. Ubi kayu. Sebab tu orang ada masalah thyroid ni dia tak boleh makan ubi kayu. Khususnya yang ada hypo. Sebab apa? Ubi kayu itu ada cyanida. Cyanida daripada daun, daripada ubinya pun ada. Sebab tu kalau kita nak makan daun ubi kayu tu kita rebus dulu. Tak boleh makan cara mentah-mentah begitu, nanti dia ada bahan cyanida. Cyanida tu dia ikat daripada penyerapan iodin. Sebab itu kalau kita orang ada thyroid ni hypo, dia tidak boleh ambil dia panggil psyllium khas. Psyllium khas ini. Jadi psyllium khas ini begitu juga sekarang ni orang gunakan chia seed. Chia seed tu banyak digunakan untuk melawaskan pembuangan air besar. Dia tidak boleh guna. Psyllium pun tak boleh guna. Sebab apa? Kalau dia lagi digunakan itu, jadi semakin kurang lagi dia punya iodin dalam tubuh badannya. Sebab dia ikat dan dia buang. Makanan tersebut telah mengikat dan buang. Begitu juga dengan mengambil daripada singkong ataupun ubi kayu. Diikat dan dia buang. Apa yang dia buang? Iodin. Kita perlukan iodin. Itu adalah di antaranya. Baik, kemudian apa yang Pak Haji nak cerita sikit lagi bahawa dia juga untuk meningkatkan imuniti dan untuk sintesis sel. Ini menarik. Dikatakan Cleopatra ini puteri Mesir yang dikatakan cantik itu, wallahu a'lam lah, kita pun tak ada nampak cantik atau tidak. Cerita Cleopatra kerusi Cleopatra, kasur Cleopatra, entah nama-namanya diberi. Katanya dia juga ada orang yang mengambil daripada aloe vera. Katanya begitu. Jadi semua klaim benar atau tidak, wallahu a'lam. Tapi boleh jadi sebab aloe vera ni dia mencantikkan kulit. Apatah lagi di negeri-negeri Arab yang panas. Sebab tu kita tengok kadang-kadang orang Arab ni kita nampak dia tua sikit. Asalnya dia muda aja. Umur dalam 30-an, 40-an, tapi nampak macam tua saja. Sebab apa ni? Sebab dia panas. Orang yang nampak muda tu duduk tempat sejuk. Nampak muda kenapa? Sejuk. Sebagainya. Macam orang yang duduk di mana duduk dekat Malang, Malang tu sejuk, nampak muda lah sikit. Duduk di Bandung, sejuk. Itu ada antara. Duduk di Jogja dekat Gunung Merapi tu, awet muda lah tu. Sebab apa? Sejuk rasanya. Jadi itu adalah di antaranya. Baik. Bila Pak Haji cerita pasal iodin ni, salah satunya adalah garam. Ni nak cerita garam, nak jual garam lah ya. Garam ni garam Himalaya. Garam ini ada dua jenis. Satu garam yang kita ambil daripada laut, daripada air laut. Air itu diambil garamnya melalui satu proses. Sama ada proses di bawah cahaya matahari atau diproses menggunakan mesin. Bila kita proses itu, maka kita akan dapat menghasilkan 99 sodium chloride. 99% sodium chloride. Jadi bila kita ada 99% sodium chloride, ini yang menjadikan kadar kita bila orang ambil garam tu dia jadi tekanan darah tinggi. Sebab sodium chloride yang begitu tinggi. Jadi doktor pun selalu akan kata kena tinggalkan garam. Sebab apa? Sebab dia jadi racun dalam tubuh badan kita. Jadi sebenarnya garam ini dia bukan nak tinggi kadar sodium kloridnya, tetapi dia nak tinggi mineral dia. Jadi yang mempunyai mineral yang tinggi ialah garam bukit. Garam bukit ni dia boleh sampai ke 84 mineral. Bila dia ada 84 mineral, maka dia menjadi salah satu tonik untuk depuratif di dalam darah manusia. Ini sangat-sangat menarik. Yang kedua, garam ini dia terdiri dalam bentuk yang asli, iaitu dia dalam bentuk mengkristal. Dia bukan ini. Jadi yang kita ambil itu tidak ada dia punya satu proses pun, melainkan proses untuk hancur saja. Bila dia ada dalam bentuk kristal, di dalam kristal itu dia ada energi. Dia ada satu kekuatan.
Ya, dia berat sekali sebab dia mengkristal itu. Kristal itu jutaan tahun dia menyimpan satu energi. Bila energi itu bila kita lepaskan, maksudnya garam ni dilarutkan ke dalam air, dia mengeluarkan suatu potensi, frekuensi yang sama dengan frekuensi sel-sel kita. Di mana kalau sel-sel itu ada masalah daripada sel-sel yang sudah abnormal, yang boleh menyebabkan kanser, tumor dan sebagainya, dia akan memperbaiki balik, dia repair balik. Itu yang cukup menariknya apabila garam bukit ni dia cuba untuk repair balik. Maka itu yang Pak Haji sebut, kata dia ada satu potensi yang akan membuatkan tubuh badan kita itu repair balik. Jadi sebab itu kita ambil dia punya garam ni. Jadi kalau dalam undang-undangnya garam ini dia mesti ada, kita punya iodine itu mesti 20 hingga 40 ppm dia panggil, 4 per million ya. Jadi oleh sebab itu maka kita alhamdulillah dia memang satu yang sangat-sangat baik sebagainya. Baik, satu lagi yang Pak Haji nak menceritakan lagi, bahawa selain daripada dia mempunyai satu potensi energi yang bila kita masukkan itu, dia ini juga menghilangkan racun, detoksifikasi untuk keracunan, dan boleh digunakan untuk lebih pada 80 penyakit lebih yang kita guna daripada ini. Baik. Pak Haji nak ajar bagaimana cara untuk membuat salah satu daripada produk daripada garam bukit. Garam bukit ni boleh ambil di mana saja. Kalau boleh beli dengan HPA lah ya, ataupun beli di mana-mana pun boleh. Jujur saja, sama saja. Yang nama garam bukit bukan bukit lain, bukit di Gunung Himalaya juga ya. Tetapi kalau ambil dengan HPA, bantu kita, bantu pesantren kita, bantu perjuangan kita. Masya-Allah. Kita ambil dia ni, masukkan ke dalam air, ke dalam gelas. Bila kita masuk ke dalam air tu, kita aduk dia sampai dia larut. Masuk lagi, aduk lagi sampai dia larut, sampai ketika kita masuk dia sudah tidak terlarut lagi. Betulnya dia mempunyai larutan yang tepu, larutan yang tinggi. Baik, kita boleh gunakan larutan ni. Ambil larutan ini, masuk ke sini, masuk ke dalam bekal macam ni, ataupun masuklah dalam mana-mana pun. Ini digunakan untuk jadi obat untuk orang sakit. Bila dia nak minum air nanti, ambil beberapa tetes saja, masuk ke dalam air, ke dalam gelas dia nak minum itu. Tetapi tidak perlu sampai ada perubahan rasa. Maksudnya kita letak air tu banyaklah, kita masuk titis, Masya Allah, dia akan merasakan seperti rasa muda balik, dia ada energi balik, dia ada kekuatan balik untuk ke semua penyakit. Bolehkah bagi pada orang yang ada darah tinggi? Boleh. Ini adalah salah satu daripada terapi sunnah Nabi SAW, iaitu garam. Yang ni yang Pak Haji nak fokuskan supaya ke semua orang faham. Pak Haji ulangi balik, iaitu kita membuat larutan garam. Buat larutan garam sampai masuk garam dalam air, sampai dia sudah tidak larut lagi. Maksudnya kita masuk garam, dia menimbun garam dia. Sebab apa? Sebab ketumpatan garam di dalam air itu dah cukup tinggi. Itu kita ambil, kita buat drop pun boleh. Nanti ketika orang itu nak minum air, masuk satu drop. Macam kita masuk stevia lah, kita masuk stevia. Macam kita masuk wave kita letak kat mata. Ini jangan letak kat mata. Letak kat mata itu nanti salah pula. Pak Haji buat contoh wave tu ni, yang katakan tetes tu ya, nanti jangan masuk dalam mata. Ini tak boleh, masuk ke dalam air minum. Masuk air minum, terutamanya bagi orang tua-tua yang sudah lemah tubuh badannya. Lemah tu sebab apa? Dia dah tak ada tenaga lagi dah. Begitu orang demam, semua penyakit boleh masuk, termasuk sakit kanker, kanser. Sebab apa? Sebab apa yang Pak Haji sebut tadi, dia ada satu energi. Energi ini satu tenaga. Dia macam tenaga nuklear tu. Dia ada tenaga. Nuklear tu sikit saja orang gunakan uranium, sikit je ujung dia. Uranium itu dengan sedikit saja boleh menerbangkan pesawat. Sikit saja. Begitu juga dengan garam ini. Orang tak tahu kata garam ini dia mempunyai satu potensi energi yang sangat tinggi, yang bagus untuk merepair ni sel-sel kita yang telah rosak.
Selalunya kita sebut, kalau kita ambil herba, dia panggil antioksidan. Selalunya macam tu. Tetapi ini tidak. Dia ada satu energi. Jadi bila kita masuk saja dia ke dalam air, kita minum, badan kita dia jadi bagus balik. Dia repair semua organ-organ kita. Sebab dia akan pergi ke sel-sel. Organ ini daripada sel lah. Sel jadi tisu. Tisu jadi organ. Ya, yang paling kecil sekali sel. Dia baiki di sel itu, maka organ jadi elok. Subhanallah. Sebab itu kita tengok orang yang ambil garam bukit ni, dia bagus, dia kuat, dia ada energi. Ya, kita ni ya, kita sudah orang kata sabar jugalah kita pun ya. Bila dah sampai tuan-tuan sabar tu jelah. Ya, solat atas kerusi pun sabarlah ya. Solat pun lemah saja sebab kita tak ada energi. Ni buat begitu, buat dia drop itu, bawa ke mana saja, minum waktu sahur sekali, waktu buka puasa sikit, masuk dalam air. Dia bukan rasa, jangan sampai dia rasa asin, masin. Itu tak boleh pula. Perantaranya dia tak rasa apa-apa. Maka air ni kita menamakan air potensi ataupun air energi. Jadi itu adalah antaranya yang boleh kita menggunakannya. Dan apa yang Pak Haji nak sebutkan ialah kepentingan garam ini. Ya, kepentingan garam, ya, selain pada memang Syifri nak jual garam, tetapi kepentingan garam beli di mana pun tak mengapa, jujur saja. Jadi kepentingan garam ni sangat penting dalam hidup kita. Ya, cumanya hari ni orang kata kurangkan garam, kurangkan gula. Garam dan gula yang membinasakan. Gula apa? Gula yang terkuras. Bukan gula aren, bukan gula merah, bukan gula yang telah terkuras, pemrosesan. Garam yang telah terkuras, pemrosesan. Ya, alhamdulillah Pak Haji pergi tengok dia punya dekat bukit tu, bukit garam tu, masya-Allah. Masuk di dalamnya, ya Allah, subhanallah. Dia jadi ada satu macam medan ya, medan elektromagnetik duduk dekat situ. Jadi ada satu tempat tu macam gua situ. Pak Haji pergi duduk dekat tepi gua tu, sebut subhanallah, dia gaung subhanallah, Allah, masya-Allah. Dia memberikan satu momentum kembali kepada kita. Masya-Allah ya. Jadi bila kita pergi ke situ, kita keluar, kita sihat. Untuk apa? Untuk asma juga. Orang yang ada masalah pernafasan, mukus yang banyak ni nak kena keluar dengan apa? Dengan garam. Dia tak boleh guna garam biasa, dia kena guna garam bukit. Macam mana? Macam yang ditunjuk tadilah. Ditunjukkan. Apatah lagi kalau masuk dalam kopi radik, jadi radik Himalaya lah. Tapi kalau kopi radik biasa saja di Indonesia, kopi black radik, kopi apa pun semua boleh masuk. Masuk sikit, Allah, sedapnya, masya-Allah. Bila dia masuk ke dalam kopi, dia jadi ubat tidur pula. Ubat untuk hilangkan kepanasan badan. Jadi kita nak bagi orang itu boleh tidur waktu malam, bagi dia garam. Sebab garam itu memegang air dalam tubuh badan kita. Bila dia pegang air, dia tak jadi kering, dehydration. Kita ni kadang-kadang dia sakit pinggang, sakit bahagian kepala. Selepas minum kopi, sakit kepala, sakit pinggang. Sebab apa? Sebab bila kita minum tu banyak kencing. Bila dah banyak kencing itu kekurangan air di kepala, kekurangan air dalam tubuh badan. Jadi tubuh badan ambil air otak, sakit kepala, banyak kencing. Atau dia ambil kat pinggang, sakit pinggang. Jadi banyak je orang kata, saya tak boleh makan, tak boleh minum kopi radik pasal sakit pinggang. Banyak kencing, bukan sakit pinggang. Airnya kurang. Macam mana? Masuk sikit garam. Begitu juga orang sebut apa, saya minum kopi tak boleh tidur pasal banyak kencing. Banyak kencing tu dehydration, panas dalam badannya. Cuba masuk garam sikit, lena lah tidur. Jadi sebab itu gula itu dia menjagakan manusia, garam itu menidurkan manusia. Jadi Allah bagi, jadi sifat dia ada langit, ada bumi, ada masin, ada manis, ada siang, ada malam. Siang untuk tidur, malam untuk berjaga, manis untuk berjaga, garam untuk tidur, masin untuk tidur. Dia ada seperti itu. Macam tangan kita, bahagian depan, bahagian ni, bahagian yin, yang, yin dan yang, panas dan dingin. Itulah keseimbangan hidup di dunia ini, bergantian, susah dan senang. Tapi yang penting susah dan senang kita bersama. Pak Abid.
Okey, baik. Apa lagi yang Pak Haji nak sebutkan? Baik, jika kita ada masalah kekurangan iodin, ya masya-Allah ya, kita dah boleh ada solusinya. Selain daripada itu ada yogurt boleh juga ya, telur juga boleh kita ambil, atau seaweed, makanan rumput laut itu pun bagus, boleh juga kita ambil, ataupun kita ada iodin khas yang boleh kita ambil. Ikan tuna yang boleh kita ambil. Masya-Allah. Ya, dia juga membekalkan dia punya iodin. Jadi alhamdulillah ya, apabila kita menggunakan itu, kita tengok bagaimana pokok sabrun hakiki ini digunakan sebagai ubat. Jadi sekarang Pak Haji nak tunjuk ya, selain daripada ubat mata tadi, kita letakkan paste dia tu dekat sini setiap hari, lama-lama dia akan boleh terang. Sebab apa? Sebab di dalam pengobatan mata ni kebanyakannya bukan mata yang rosak, tapi saraf atau aliran darah yang jadi radang ke mata. Jadi kalaulah yang membengkak itu, aliran itu membengkak, ataupun saluran darah itu membengkak, itu yang jadi darah tak sampai ke mata tu, tak sampai ke oksigen itu sebagainya. Bila darah tak sampai ke oksigen, apa dia? Orang tu akan mengalami sakit dekat mana? Di buah pinggang juga. Ya, ending dia ke buah pinggang. Buah pinggang tu adalah hasil daripada darah. Hasil daripada darah yang tak sihat, maka menyebabkan kerosakan di buah pinggang. Boleh jadi dia ada masalah kencing manis. Baik, apa hubungannya buah pinggang dengan aloe vera? Ini cukup menarik untuk jadi bahan fikir, tetapi tak sampai boleh fikir ni. Tapi tak apa, kita belajar. Tak sampai. Ubat yang digunakan untuk buah pinggang yang sudah hemodialisis, banyak orang bertanya, guna VCO, guna probumin, tapi sebenarnya dia adalah menggunakan mata sapi. Mata sapi, hati sapi, betul, kita dah guna, betul, dalam buku nutrisi itu ada cerita pasal minyak daripada hati sapi, minyak daripada hati hiu, squalene. Tapi pernah tak kita cerita pasal mata sapi, minyak daripada mata sapi? Tak pernah kan? Minyak mata sapi itulah untuk menghilangkan masalah hemodialisis. Orang yang ada masalah ginjal, insya-Allah back to normal. Macam mana cara untuk merawatnya? Ajaib ya, ajaib. Baik, kita lihat dekat sini, apabila orang itu menghadapi masalah kencing manis, ya, kemudian dia pergi kepada buah pinggang, dia akan efek dekat bahagian mata. Cuba kita lihat. Pak Haji dah sebutkan, ingat ya, sebutkan bahawa Nabi SAW menyebut kalau ada sesuatu yang lebih cepat daripada takdir, dia adalah penyakit ain, penyakit daripada mata. Baik, apa yang kita nak ambil daripada kepahaman ini? Kalau ada sesuatu yang lebih cepat daripada takdir, dia adalah penyakit ain. Nak faham macam mana? Penyakit ain lah. Tak, itu satu kefahaman. Fahaman bergaris lurus, tengok, oh betul, penyakit ain kita ubat itu. Tetapi kalau kita memperkembangkan ilmu, kita cuba untuk kita memperkembangkan ilmu. Kalaulah Nabi kata satu yang cepat itu boleh kita rawat, satu yang cepat itu ialah kalau ada satu yang lebih cepat daripada takdir, dia penyakit daripada ain, daripada mata, berartinya cara nak merawat tubuh badan kita ini juga mesti dengan mata yang cepat. Kita ada spray kat mulut, kita ada hidung, kita ada kapsul, kita ada jus minum, kita ada ubat tetes mata. Ubat tetes mata ni sangat hebat, sangat hebat. Selain daripada kita ambil tulang, diubat dengan tulang, mata diubat dengan mata. Kalau kita tak mau ambil daripada mata sapi, bolehlah ambil mata ikan hiu. Allah, Masya Allah. Buatlah apa-apa juga, buat sayur, sup kah semua, sup mata ikan hiu. Adakah dalam dunia ni? Dunia ni tak ada. Dia ada sup shark fin, ada. Dia ambil daripada sirip. Sebab mereka tak sampai. Pengalaman mereka tak sampai. Pengetahuan mereka tidak sampai. Baik, Pak Haji nak bagi dua pengkaedahan pengobatan. Ya, yang pertama hati. Pergi cari hati sapi besar-besar ni. Besar-besar ni.
layar di api sampai dia masak. Makan ni selama 40 hari. Potong kecil-kecil macam tu, potong kecil-kecil tu, makan dengan nasi. 40 hari. Allah sihatkan balik mata kita. Allah terangkan balik kita punya penglihatan. Kalau mata ni baik, hati dia baik. Allah ditokkan racun semua dekat hati. Tubuh badan kita jadi segar. Sama seperti kita mandi dengan daun pokok janda bahagia tu. Itu dia. Sama juga dia punya konsep dia. Hati. Macam mana dengan mata pula? Mata pun macam tu juga. Mata tu, tapi mata tu kita boleh buat sup, boleh buat apa juga. Kita ambil daripada mata ikan hiu. Ya, mata ikan hiu, ataupun betul orang ambil squalene itu. Dia baik untuk bagi mata. Tetapi kalau sudah kena penyakit kencing manis sampai rosak ginjal tu, dia kena guna mata betul. Mata apa? Mata sapi. Ada tak orang yang boleh proses mata sapi buat satu menu yang paling enak? Ada tak? Banyak orang boleh buat. Ada tak orang makan mata sapi ni? Ada atau tidak? Ada. Jadi oleh sebab itu, okey, baik. Bahagian itu ialah bahagian yang paling baik. Jadi kalau kita ambil itu, dia bagus untuk dua. Bagus untuk dua. Yang pertama, dia bagus untuk mata. Yang kedua, dia bagus untuk ginjal. Buah pinggang rosak, hemodialisis. Macam mana dia? Mata sapi. Sebab tu ada pengobatan-pengobatan yang berlaku di seluruh dunia ni, mereka menggunakan mata sapi. Masya Allah. Allah saja yang menjadikan ini sebagai satu daripada pengobatan. Ya. Itu di antaranya. Baik. Cumanya yang ada dekat kita ialah wave. Wave itu juga mengubat melalui bahagian mata. Itu. Tetapi itu bukan untuk lihat, untuk tujuan penglihatan, tetapi adalah untuk masalah ginjal dan juga masalah hati. Wave itu digunakan untuk ginjal dan hati. Jadi sebab itu, kenapa kalau orang stroke kita gunakan wave? Ya, sebab dia itu juga ada efek kepada otak. Ya, kepada otak, kepada ginjal, hati, dan juga dia pergi ke jantung. Masya Allah. Jadi satu kaedah yang diperkenalkan oleh HPA tidak melalui makan, hanya tetes di mata saja, untuk ginjal, untuk jantung, untuk otak dan untuk liver. Terbaik. Tetes saja dekat bahagian mata itu. Tetapi kita kena kerap kalau kita tetes, iaitu kita tetes sebelum kita tidur malam, tetes dan juga pada waktu-waktu yang lain juga kita tetes. Mungkin bagi ada setengah-setengah bila dia gunakan wave itu, dia jadi pusing sikit, dia jadi macam begitu. Itu adalah kerana menunjukkan bahawa banyak jaringan salur darah di bahagian kepalanya yang rosak. Ya, jadi menyebabkan bila salur darah tu rosak, bila dia ambil itu, dia jadi macam pusing sikit. Dan bila kita ambil ini, menyebabkan jantung kita dia akan bekerja back to normal. Kalau jantung itu terlalu kuat, kuat itu, dia akan back to normal. Kalau jantung itu kuat, dia jadi lemah. Tu barang kita lemah. Subhanallah. Kemudian kalau hati kita galau, hati kita tidak gembira, titis. Subhanallah. Begitu juga kalau kita punya ada permasalahan di ginjal kita, kencing kita berbuih, titis. Pengobatan menjadi semakin menarik. Seperti mana yang telah Pak Haji sampaikan, salah satu daripada ubat untuk hilangkan masalah galau, gila, mental disorder, anxiety, masalahnya ialah hati kerbau. Lagi menarik. Hati kerbau. Ya, hati kerbau. Apa yang ada kepada hati kerbau yang boleh menyebabkan dia mengubat begitu? Ini kita cuba dulu. Hati apa lagi kita ambil? Hati hempedu. Hempedu apa? Hempedu kambing. Hempedu apa? Landak. Hempedu beruang. Hempedu beruang jangan makanlah. Ya, beruang dah habis dan sebagainya. Ya, nak pergi tangkap beruang satu hal lagi. Jangan guna. Beruang itu kita tak boleh makan. Kita tinggalkan. Kita ambil empedu landak. Landak pun dah habis dah. Ambil empedu, kambing lah yang banyak. Kambing yang makan rumput. Bukan kambing yang kita ternak tu. Bukan kambing yang dimakan dengan makanan-makanan yang dibuat. Makanan rumput yang makan rumput. Kambing yang hidup di
di atas gunung, itu adalah lebih baik kita ambilnya. Baik, sekarang kita sudah lihat ya bahawa terdapat banyak material medikal, bahan-bahan obat yang daripada haiwan. Banyak sekali kan. Kalau orang itu patah kaki kambing, buat sup, bagi minum supaya dia tidak jadi pendek. Kan itu banyak ilmu itu. Jadi kaki, tulang dengan tulang, ya, hati dengan hati, mata dengan mata. Mata apa? Ya, mata apa? Mata sapi. Bagus. Kalau mata kambing boleh juga, tapi tak kuat. Kalau mata ikan boleh juga, ikan hiu boleh kita gunakan. Bagus sekali mata ikan juga, tapi yang paling baik ialah mata sapi. Yang kita selalu makan telur mata sapi dah lah. Telur mata sapi itu bukan, itu telur ayam, telur itik itu bukan, itu telur mata sapi, bukan yang tu. Mata sapi, mata kerbau. Mata kerbau pula, mata lembu. Pi tengok lembu tu, tengok lembu. Pi duduk depan lembu, kita tengok dia. Dia tengok kita. Tengok dia. Dia renung kita tu, kita pun renung dia. Siap dah tu. Sebagainya. Jangan pakai baju warna merah kalau jumpa dengan sapi. Pasal apa? Kenapa? Ada yang boleh menjawabnya? Kalau nak tahu jawapannya, kena ikut kuliah lagi pada esok hari. Kenapa sapi marah dengan orang yang memakai baju warna merah? Terima kasih banyak yang beri perhatian, yang beri perhatian dalam kuliah pagi ni. Pada semua ya, selamat berpuasa ya. Teruskan berpuasa. Nanti kita akan menikmati hari raya yang sangat indah pada tahun ini. Nanti Pak Haji akan hadiahkan lagu hari raya hari ini kepada kita semua. Boleh? Hari raya. Selamat hari raya. Maaf saya batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.